Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ini moga-moga para jemaah sekalian dirahmati Allah, mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat kebaikan dan juga keselamatan daripada Allah Ta'ala. Jadi di mana sahaja para jemaah berada, moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan. Dan insya-Allah minta maaf agak kelewatan sedikit kerana sekarang sudah terlibat dengan kuliah maghrib. Jadi Ustaz cuba mendapatkan jugalah mengadakan kuliah ini walaupun agak terlewat sedikit. Baik, kita sambung kepada pembacaan kitab kita dan kita sampai kepada muka surat yang ke-22. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Ihtada ar-rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajahati. Maka maksudnya diperoleh petunjuk segala orang yang berjalan kepadanya dengan segala nur tawajuh, iaitu barang yang daripada mereka itu kepada Allah, daripada segala amal dan juga ahwal dan juga mujahadah, daripada segala ibadat. Dan segala orang yang wasil itu bagi mereka itu segala nur muwajahah. Nur muwajahah iaitu barang yang dikurniakan Allah Ta'ala bagi mereka itu daripada segala ma'arif dan juga haqa'iq dan tajalliyat, seperti barang yang telah layak pada hadrat yang karim, hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini pada malam ini para jemaah kita akan membicarakan ada dua martabat orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang maknanya dua peringkat bagi orang yang menghampirkan diri kepada Allah Taala. Yang pertama dipanggil orang yang salik. Orang yang salik adalah orang yang orang yang berjalan. Orang yang berjalan menuju kepada Allah Taala. Maka perjalanan mereka itu berupa kepada ibadat, berupa kepada riadah. Riadah ini adalah kita panggil melatih diri untuk menghampirkan diri kepada Allah. Dan melatih diri itu, riadah ini dia melatih diri untuk menghampirkan diri kepada Allah dengan petunjuk guru. Seperti zikir-zikir yang diajar oleh guru ataupun ibadat-ibadat sunat yang diperintahkan oleh guru tadi. Maka dengan jalan ibadah, dengan jalan latihan dirinya, latihan kerohanian dia, dan juga dengan amalan-amalan yang tertentu, maka berkat kerajinan dan kesungguhan mereka itu di dalam melakukan ibadah kepada Allah, dalam riadah, dalam latihan dia, latihan kerohanian, maka terpancarlah cahaya di dalam hati mereka. Dan dengan cahaya mereka itu, terpancar cahaya dalam hati mereka, dan cahaya yang terpancar itu membawa petunjuk, dia berjalan kepada Allah. Maka ini dipanggil anwarut tawajjuh. Anwarut tawajjuh, ihtada rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh. Maka telah mendapat petunjuk orang yang berjalan. Telah mendapat petunjuk orang yang berjalan itu kepada Allah dengan cahaya tawajjuh, yakni dengan perjalanan dia. Maka boleh petunjuk segala orang yang berjalan kepadanya, kepada Allah dengan segala nur
dengan segala cahaya tawajuh. Nur tawajuh tadi, apa nur tawajuh? Iaitu cahaya setelah dia bersungguh-sungguh menghampirkan diri, menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan segala amal, dengan segala amalan-amalan yang dibuat, yakni dengan amal-amal soleh lah, dengan amal-amal soleh dan juga ahwal yang didapati, yakni dalam keadaan maknanya hal-hal yang didapati dari segi kesan daripada amal. Ahwal ni kita tak kesan daripada di amal tadi, dan juga mujahadah, kesungguhan dia melawan hawa nafsu, kerana kita tak mampu melakukan amal ibadat kecuali setelah kita melawan hawa nafsu tadi dengan mengharungi amal ibadat yang kita lakukan. Ini adalah orang yang sair ataupun orang yang salik, orang yang berjalan kepada Allah. Jadi bila kita berjalan kepada Allah ni, berjalan dengan cara mana? Dengan ibadah. Seorang yang beribadah itu dia adalah orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala. Jadi bila berjalan kepada Allah dengan beribadat, mesti ada kesungguhan, dengan ada ketekunan, dan ketekunan ini akan memberi kesan di dalam hati. Jadi setelah kita melakukan ibadat, pastikan ibadat yang kita lakukan itu memberi kesan di dalam hati sehingga mendatangkan cahaya. Cahaya itu dipanggil nur tawajuh. Cahaya dia menghadapkan diri kepada Allah, dan ini melalui jalan ibadat, riadah, mujahadah. 3. Ibadat, riadah dan juga mujahadah. Ibadat yakni melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, mengikut syariatnya, dan dia panggil riadah. Riadah melakukan amalan di bawah bimbingan gurunya, dan mujahadat bersungguh-sungguh melawan nafsunya untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga mendatangkan cahaya dalam hati. Itu dipanggil nur tawajuh. Nur tawajuh. Dan segala orang yang wasil itu dan orang yang sampai itu, orang yang wasil itu, bagi mereka itu segala anwar, segala nur muwajahah. Jadi orang yang telah sampai kepada Allah dipanggil nur muwajahah. Nur muwajahah ini adalah seorang yang telah melalui peringkat nur tawajuh tadi, lalulah dia telah sampai kepada Allah. Dia telah sampai kepada Allah Ta'ala sehingga dia dapat melihat Allah dengan mata hati, dengan mata hatinya, dan dia telah mencapai, dia panggil darjat hakul yakin, benar-benar yakin kepada Allah Ta'ala sehingga telah menyatu tauhid, ketauhidan di dalam hati tadi, sehingga dia melihat Allah dengan Allah, tidak melihat Allah melalui alam. Maknanya Allah campakkan di dalam hatinya makrifat kepadanya. Setelah dia melalui jalan, setelah mendapat nur tawajuh, sehinggalah dia sampai kepada nur muwajahah. Atau nur muwajahah iaitu cahaya anwarul munajahah, anwarul muwajahah, cahaya-cahaya yang Allah Ta'ala campakkan di dalam hati setelah dia menghadap Allah Ta'ala. Jadi begini, untuk kita nak sampai kepada Allah mesti kena latihan. Untuk nak sampai pada Allah mesti kena ibadat. Untuk nak sampai pada Allah mesti kena mujahadah, lawan hawa nafsu. Dan ketika berterusan melawan hawa nafsu, mujahadah, ibadat, mesti dalam keadaan tekun, bersungguh-sungguh, sehingga Allah Ta'ala tarik dia jadi orang yang majzub. Majzub ini orang yang ditarik oleh Allah sehingga dia sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, dikatakan dia akan diberi oleh Allah nur muwajah, anwaru muwajah, cahaya-cahaya yang membawa kepada hatinya menghadap Allah. Ketika itu hatinya hanya memandang Allah, tidak memandang selain daripada itu. Iaitu barang nur anwar muwajahah ni, ataupun nur muwajahah ini, iaitu barang yang dikurniakan oleh Allah, dikurniakan oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu daripada segala ma'arif, segala pengenalan, segala yakni kepahaman-kepahaman
mengenai af'al Allah, perbuatan Allah dan sebagainya, dan juga haqa'iq, dan dapat mengetahui perkara yang sebenar-benar mengenai Allah. Maka dan juga tajalliyat dan juga tajalli, yakni apa yang ditampilkan oleh Allah Ta'ala, sehingga semuanya dapat dipahami, semuanya dapat dikenali, dan semuanya dapat diresapi, dilihat oleh mata hati. Ini dipanggil orang yang wasil, orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam keadaan itu semuanya dia memandang kepada Allah. Baik dapat nikmat, baik diberi ujian, baik dalam keadaan taat, dia melihat Allah yang memberi ketaatan. Maka tidak ada ujub dalam amal ibadatnya, tidak ada riak dalam amal ibadatnya, yang timbul ikhlas. Kerana apa? Kerana dia sudah memandang Allah dengan hati. Adapun orang yang tidak ikhlas masih lagi memandang makhluk dalam ibadat. Dia memandang Allah dalam ibadat. Kita yang tidak ikhlas memandang makhluk dalam ibadat. Buat amal ibadat, orang tak puji tak semangat selalu. Buat amal ibadat, bila dipuji jadi semangat selalu. Maknanya bila tidak dapat penghargaan, tidak rasa marah pada orang. Kerana apa? Kerana ingin penghargaan Allah, penghargaan makhluk. Tapi bagi orang yang sudah mendapat anwarul muwajahah, cahaya yang Allah Ta'ala campak dalam hati, sudah lagi tidak ada memandang kepada makhluk. Baik, dalam keadaan itu dikatakan juga fal awwaluna, daripada tajalli, tadi 3 Allah Ta'ala beri. Tadi kita kata nak dapat no tawajuh ini dengan jalan ibadat, riadah dan juga mujahadat. Dan orang yang mendapat anwarul muwajahah, dia akan antaranya Allah memberi dia makrifat kepadanya, dan Allah memberi hakikat kepadanya, dan Allah memberi tajalli kepadanya, tajalli kepadanya. Jadi ma'arif itu ilmu pengenalan dia mengenal dengan Allah, sehingga dia benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haqa'iq ialah Allah memberi ketauhidan yang sebenar-benar dia kepada Allah, ketauhidan, keesaan, fana dia dengan Allah Ta'ala. Itu dipanggil haqa'iq, sesuatu yang sebenar. Dan juga Allah memberi kepada tajalli. Tajalli maknanya Allah mendatangkan dia, menyelahkan dia akan sifat-sifat Allah kepadanya, sehingga dia melihat akan sifat-sifat Allah dan juga melihat akan segala-galanya datang daripada Allah Ta'ala. Ini siapa? Ini orang yang wasil, yang terdiri pada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tengok. Lalu dalam keadaan macam itu, barang yang layak pada hadat yang karim, maka Allah tajallikan dengan sesuatu yang layak bagi Allah. Maka ada orang yang dia mengatakan dia dekat dengan Allah, ada mengatakan dia berkata-kata dengan Allah. Jadi kata-kata itu bukan bercakap dengan makhluk, yakni ni Allah Ta'ala campakkan dia pemahaman, sehingga hatinya seolah-olah bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Maka ini semua orang yang telah sampai pada Allah, yang terdiri daripada para wali ataupun orang yang dekat dengan Allah. Maka kita untuk mendapat anwarul muwajahah mesti mencari nur tawajuh, iaitu jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan penyucian hati. Baik, kita tengok fal awwaluna lil anwar wa haula'i anwaru lahum li'annahum lillahi la li syai'adunahu. Bagi segala mereka yang awal itu, yakni orang yang salik, orang yang berjalan kepada Allah, orang yang salik itu hamba bagi segala anwar. Mereka itu hanya berjalan dengan mencari anwar, cahaya-cahaya, kerana wujud hajat mereka itu kepadanya, kerana memerlukan kepada cahaya tadi dalam menyampaikan kepada maksud mereka itu dalam mencari Allah. Sebab itu disebut dalam hadis mengatakan as-salatu nurun, sembahyang itu cahaya. Baik, apabila kita melakukan ibadat,
kita melakukan ibadat, sama ada kita berzikir, sama ada kita membaca Quran, sama ada kita banyakkan berselawat, sama ada kita sembahyang sunat, semuanya itu adalah cahaya. Dan cahaya itu akan dicampakkan di dalam hati melas kesan daripada kita melakukan ibadat. Bila seorang itu melakukan ibadat, maka mendatangkan cahaya dalam hati. Maka cahaya dalam hati inilah yang membawa kepada seorang itu tawajuh kepada Allah, memandang kepada Allah dengan cahaya hati. Jadi sini mungkin agak kedalaman sedikit, tapi macam mana nak mudah fahamnya begini. Kalaulah kita ini melakukan maksiat, maka maksiat itu membawa kepada hati gelap. Gelap hati, akhir kali tidak memandang Allah, tidak ingat Allah. Kerana apa? Kerana hati kita digelapkan dengan kotoran-kotoran dosa. Tetapi bila kita sembahyang, kita baca Quran, kita berzikir, kita berselawat, ini mendatangkan cahaya dalam hati. Cahaya dengan gelap mana boleh duduk sekali. Bila datang cahaya, hilanglah gelap. Bila datang cahaya, kegelapan maksiat ni akan hilang sehingga hati kita benar-benar bercahaya. Bila hati benar-benar bercahaya, hati kita akan membawa kepada tawajuh kepada Allah. Maknanya hati kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Selama ini hati kita menghadap kepada nafsu, hati kita menghadap kepada dunia, hati kita menghadap kepada makhluk, hati kita menghadap kepada syaitan. Jadi perkara ini kenapa? Disebabkan dosa-dosa kita yang menutupi cahaya. Tetapi setelah dengan riadah, dengan ibadat gitu, maka membuka tutupan-tutupan hati, akhir kali cahaya itu akan, bila sudah cahaya, bila sudah tutupan itu sudah terbuka, maka cahaya itu terselah, maka membawa kepada tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan bahawa kita ini orang awam, kita ini orang yang banyak dosa, perlukan banyak cahaya. Apa maksudnya? Kita ini perlukan banyak ibadah. Perlukan banyak ibadah. Apabila kita melakukan ibadah, maka sebenarnya ibadah itu menimbulkan cahaya di dalam hati kita sehingga membawa kepada dapat memandang Allah Ta'ala. Maka katanya bagi orang awam, bagi orang salih, orang yang nak berjalan pada Allah, mesti dia kena datangkan cahaya-cahaya tadi, yang dia berhajat pada cahaya untuk mencapai maksud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencapai makrifat. Dan segala mereka yang akhir itu, siapa yang akhir? Orang yang wasil, orang yang sampai kepada Allah Ta'ala, yakni orang yang wasil, yang sampai itu, segala cahaya-cahaya anwar itu bagi mereka itu, kerana wujud kaya mereka itu daripada segala anwar. Ada pun orang yang sudah sampai, sudah ada cahaya dalam hatinya, Allah Ta'ala campakkan cahaya. Itu kerana bahawasanya mereka itu bagi Allah tiada bagi sesuatu yang lain daripada Allah. Maka kita baru nak mencari cahaya-cahaya supaya hati kita bercahaya. Tetapi orang yang wasil, hati sudah bercahaya. Maknanya hati mereka ini sudah bercahaya. Kerana apa? Kerana mereka adalah orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka itu? Mereka itulah hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi pastikan kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Kerana hamba Allah yang saleh ini, mereka hati mereka sudah hidup. Tak payah sebut la ilaha illallah, hati sudah hidup dah dengan Allah Ta'ala tadi. Maka mereka itu, orang-orang saleh itu siapa? Terdiri daripada para wali-wali Allah Ta'ala. Mereka itu langsung diberi oleh Allah Ta'ala. Kita ni nak dapat ilmu kena ngapa-ngapa, dia Allah campak terus ilmu dalam hati dia. Maknanya kadang-kadang tak ada apa-apa pun, maknanya tapi Allah Ta'ala beri ilmu kepada dia. Tak ada kitab pun, kadang-kadang tak ada kitab pun boleh, maknanya boleh memberi ilmu. Kerana apa? Ilmu datang daripada Allah Ta'ala. Itu sebagai contohnya. Maka dikatakan bahawa
Ada pun perjalanan mereka hanya memandang Allah. Ada pun perjalanan orang yang salih, orang yang awam macam kita, kadang-kadang perjalanan kita masih khayalan, masih khayal lagi, masih ada gambaran-gambaran lagi yang bentuk kepada keduniaan. Maka dikatakan bahawa orang yang telah sampai ini kepada Allah, Allah memberi ilmu kepada mereka yang mendalam, dicampakkan di dalam hati, antaranya ilmu laduni rabbaniyah, ilmu daripada Allah, dan juga Allah Ta'ala beri ketauhidan, keyakinan yang sesungguhnya. Tapi siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang yang memandang Allah dengan anwarul muwajjahah, yakni cahaya-cahaya yang sudah ada di dalam hatinya. Jadi nak jadi orang yang soleh, mesti berjalan pada Allah dulu. Semua boleh jadi orang soleh. Maknanya saya dan kamu semua boleh jadi orang soleh dengan syarat yakni beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui yang pertama dengan bimbingan guru. Belajar dengan bimbingan guru. Yang kedua dengan melalui ibadat secara istiqamah. Maknanya istiqamah kepada. Dan yang ketiga dengan sentiasa menyucikan hati dengan perjalanan, antaranya taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok. Maka segala orang yang salih, ni kita nak cakap orang salih lah, orang yang berjalan kepada Allah. Seperti kita ni baru nak berjalan kepada Allah Ta'ala, maka orang yang salih itu boleh terang ia dengan nur hidayah. Orang yang salik ini nak berjalan pada Allah, terang dia memandang Allah dengan cara macam mana? Mendapat nur hidayah. Nur hidayah dapat cara macam mana? Dengan cara ibadah. Dengan cara ibadah kepada Allah Ta'ala ataupun riadah. Dan segala orang yang wasil itu, orang yang sudah sampai kepada Allah Ta'ala itu boleh sil makanan dan juga sil inayah. Dia mendapat siril makanan, maknanya dia dapat makanan rohani, makanan hati mereka, dan juga mendapat siril inayah, pertolongan Allah. Bagi kita berat nak zikir, tapi bagi orang yang sudah sampai pada Allah, makanan dia itu zikir. Kalau dia tak makan, maka dia sakit. Dia kalau tak berzikir, dia sakit. Maknanya dia lemah. Ini orang yang sudah sampai. Kita maknanya nak berzikir, jadi berat, kita rasa sakit pula kalau kita berzikir, rasa berat. Ini kita orang yang lemah. Tetapi orang yang nak berjalan begitu, dia kena lawan. Tetapi orang yang sudah sampai, baginya mudah. Orang yang sudah mula-mula berjalan, zikirnya dengan lidah. Orang yang sudah sampai, zikirnya dengan hati. Kita orang yang salik, baru nak berjalan, tak apalah, kita zikir dengan lidah. Zikir itu makanan orang soleh. Zikir itu makanan rohani. Kita baru la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita tak hidup lagi sebab banyak dosa. Maknanya sehinggalah Allah Ta'ala campakkan hati, mulalah ingat pada Allah sikit-sikit, sampai Allah Ta'ala datangkan rasa perasaan berdosa bila buat dosa. Tapi kita yang lalai ini, perasaan tidak berdosa bila buat dosa. Ini bahaya. Maknanya perasaan tidak berdosa sedangkan buat dosa. Ini orang yang lalai lagi pada Allah. Tapi berjalanlah kita, berjalan dengan buat amal ibadat sehingga menjadi orang yang salih, orang yang benar-benar berjalan tadi, terus istiqamah. Bila terus istiqamah, akhir sekali lidahnya sudah tidak berzikir, kerana zikir sudah menjadi makanan dia. Maka yang berzikirnya hati, bahkan setiap nafasnya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia boleh berzikir siang malam, mudahnya berzikir. Dia dapat sirul inayah. Itu semua daripada pertolongan Allah. Salah seorang, saya sempat belajar dengan satu guru saya, Tuan Guru Haji Abdullah. Beliau ini kalau sembahyang kadang-kadang sampai ke pagi, kata isterinya. Bangun pukul 1 pagi, sembahyang sampai subuh. Tak berat ke dia?
Tak, ringan saja bagi dia. Kenapa bagi kita berat? Bagi kita berat, kita ini banyak sangat kelalaian, kegelapan. Tapi bagi orang yang sudah ada cahaya, maka dikatakan bahawa maknanya itulah makanan dia. Maknanya ringan bagi dirinya. Beza orang yang lalai dengan orang yang ingat, beza orang yang salih dengan orang yang wasil, orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang telah mentahqiqkan hak akan mereka itu dengan dia atasnya daripada tiadalah, maka adalah perjalanan mereka itu dengan dia daripadanya kepadanya, dan kepada mereka itulah isyarat firman Allah. Maka ketika mana orang yang sudah sampai kepada Allah, dia sudah diberi benar-benar mengenal akan hak, iaitu mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, dan dia berjalan dengan Allah. Dia berjalan dengan Allah. Kita tak berjalan dengan Allah, kita berjalan dengan nafsu lagi. Kita jalan dengan diri kita, tapi dia berjalan dengan Allah. Ia sudah dibimbing oleh Allah dalam melakukan ibadah kepada Allah. Maknanya. Jadi begitu ringan saja bagi mereka ahli ibadat yang sudah sampai kepada Allah. Maka kita tengok ada di kalangan mereka itu yang kadang-kadang melakukan ibadat begitu banyak, siang malam istiqamah mereka itu. Kita tengok mereka tu tak letih ke? Mereka tu tidak, sebab mereka sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah bertanya kepada tuan guru saya mengenai melihat bagaimana beliau ini banyak ibadat. Lepas 2 rakaat bangun. Lepas 2 rakaat bangun. Kalau kita tengok dia sembahyang tarawih itu 20 rakaat itu, sekejap saja. Dan kita tengok rakaat pertama dia mula-mula dia sembahyang 2 rakaat, dengan setiap rakaat sama saja. Tak ada lah rakaat pertama lambat-lambat, rakaat kedua cepat-cepat, dua habis. Biasa saja. Bahkan boleh sambung lagi sembahyang lagi. Maknanya bahkan Allamah Habib Umar dikatakan baru bulan Ramadan sembahyang sampai 100 rakaat. Mudah mereka buat. Bagi mereka mudah, bagi kita je yang payah. Kerana apa? Kerana bagi kita ini, kita baru orang nak berjalan, ataupun baru masih lagi orang lalai. Maknanya orang lalai ini banyak maksiat daripada ibadat. Tapi orang yang salih sudah banyak ibadat daripada maksiat. Hanya kadang-kadang dia tak lepas lagi kepada maknanya kelalaian. Tapi banyak ibadat. Ini orang yang salih. Tetapi orang yang sudah wasil kepada Allah, tidak ada lagi maksiat, ditinggalkan maksiat. Setiap maksiat itu diistighfarkan kepada Allah, cepat-cepat minta ampun kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa orang yang sudah sampai kepada Allah Ta'ala, maka ketika itu dia sudah tidak ada lagi perkara yang dia tumpu, tidak ada lagi perkara yang dia kejar, tidak ada lagi perkara yang dia ingat, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati mereka sentiasa hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana kita hari ini? Kita jauh lagi untuk sampai kepada Allah, tetapi kita kena usaha. InsyaAllah satu hari akan sampai juga kepada Allah. Kita masih lagi berat dalam ibadat. Kalau kita terus bermujahadah, terus melakukan ibadah, terus dalam keadaan menyucikan hati kita, lama-lama akan menjadi ringan, insyaAllah. Saya tak ingat, Ustaz tak ingat nak bagi tahu, bertanya kepada tuan guru. Kita tengok tuan guru ini rajin beribadat, lepas bangun. Maknanya bangun, rajin beribadat. Saya pun tanya, macam mana tuan guru ni boleh banyak buat amal ibadat, boleh
Sedangkan kita rasa berat, dia pun kata, dia bagi tahu, dia kata hak kamu tengok rajin itu sebenarnya malah dia lebih banyak pada rajin, kata dia. Kita kata tuan guru ni rajin dah, semayang banyak sungguh lah, duha tak semayang 2 rakaat, paling kurang 8 rakaat, tahajud malam bangun sampai ke pagi, lepas tu semayang sunat rawatib, kalau asar tu tak buat 2, buat 4. Dan seorang sunat rawatib tu buat. Lepas tu kita tengok setiap ambil semayang pula, semayang sunat wuduk, semayang sunat mutlak, masuk dalam madrasah ke masuk dalam masjid, semayang pula sunat tahiyatul masjid, dah tinggal banyak buat amal ibadat. Saya pun tanya pada dia, dia kata apa? Dia kata hak tengok rajin tu malah dia banyak lagi, kata dia. Jadi kita pun macam tunjuk, tanya betul-betul dia, akhirnya dia bagi tahu, dia kata seseorang itu dia akan berterusan, dia kena berterusan melakukan amal, berterusan melakukan amal, nanti sampai satu peringkat amal itu dia tidak boleh tidak boleh ditinggalkan, sudah menjadi rasa sedap dengan dia, sehingga lama-lama nanti ibadat yang dulu dia kata dulu kita rasa berat, lama-lama jadi ringan. Maka dia contoh, saya masih ingat dia kata, okey contoh, dia kata dia contoh saja. Atas satu orang ini Allah Ta'ala tentukan orang ini akan mendapat ringan dengan ibadat. Contohnya setelah dia beribadat 1000 rakaat, 1000 rakaat sunat duha, dia pun semayang setahun, 2 tahun, 3 tahun, ataupun 500 rakaat lah, 500 rakaat, 1000 rakaat, dia kata 1000 rakaat semayang sunat gitu. Dia pun semayang lah sunat duha, dia pun semayang sunat malam, dia pun semayang sunat tarawih, dia pun semayang dengan kesungguhan, ketaatan. Nanti sampai satu peringkat, kalau orang ni ditentukan 1000 sampai cukup, nanti Allah ringankan dia. Kerana apa? Kerana ketika mana dia melakukan ibadat-ibadat tadi, membawa cahaya di dalam hati, memberkesan dalam hati, membuang segala kegelapan hati. Inilah yang memberatkan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sudah dekat dengan Allah, sudah hampir dengan Allah, masa ketika itu Allah lah yang membimbing dia dalam melakukan ibadah. Jadi kita mungkin dibimbing dengan nafsu lagi, maknanya rasa rajin-rajin nak buat, tapi sampai satu peringkat orang yang sudah dekat dengan Allah, maka Allah lah yang membimbingnya. Baik, lalu dikatakan lagi, Allah Ta'ala berfirman, Qulillahumma zawhum summa zawhum fi khawdihim yal'abun. Kata olehmu ya Muhammad dengan sendiri baginya, jika maka tinggalkan olehmu akan mereka itu pada masa mereka itu dalam bermain-main. Maka firman Allah, kul, katakanlah, kulillah, katakanlah ya Muhammad, Allah summa zawhum fi khawdihi yal'abu, kemudian zawhum, tinggalkan mereka, fi khawdihi yal'abu, dalam mereka itu hanyut dalam permainan mereka, tinggalkan mereka itu. Katakan Allah dan tinggalkan mereka. Maknanya apa? Maknanya tauhidkan olehmu akan Allah, yakni tauhidkan olehmu akan Allah. Qulillah, katakan Allah, yakni letakkan Allah di dalam hati kamu akan keesaan. Summa zawhum fi khawdihi yal'abu, kemudian tinggalkan mereka dalam bermain-main mereka, yakni masukkan tauhid kamu ke dalam hati dengan keesaan kepada Allah, maka jangan kamu tengok yang lain, tinggalkan yang lain. Tinggalkan yang lain, maknanya tiada menilik kepada segala arya, yakni yang selain daripada Allah. Maka tinggalkan olehmu akan mereka itu yang bimbangkan mereka itu pada yang tiada hakikat baginya. Tinggalkan mereka yang tidak membawa kamu kepada benar-benar mengenal Allah. Tiadakah tiap-tiap sesuatu barang yang lain daripada Allah Ta'ala itu batil? Kenapa kena tinggal? Kerana selain daripada Allah itu batil. Batil. Sebab itu bila orang sudah hidup hati dengan Allah, maka tiada dia bercakap kecuali memberi ingatan dia kepada Allah.
sehingga kita dengar dia cakap, kita ingat pada Allah. Kita tengok wajah dia, ingat kepada Allah. Kita duduk berdampingan dengan, ingat kepada Allah. Kenapa begitu? Kerana sudah diliputi cahaya dalam dirinya. Cahaya dalam dirinya, sehingga kita dapat manfaat. Contoh lagi begini. Baik, kita duduk ramai-ramai itu dalam gelap. Ramai-ramai duduk dalam gelap, ataupun kita dalam satu rumah ramai-ramai, tiba-tiba api gelap. Tengah dalam api gelap, ramai-ramai api gelap, ada seorang yang ada lampu picit. Maka bila ada seorang lampu picit, dia pun buka lampu picit. Dengan lampu picit yang mengeluarkan cahaya, semua kita akan dapat manfaat. Tiba-tiba dia berjalan, kita ikut dia tak? Kita akan ikut dia. Kita akan ikut dia. Kerana apa? Kerana padanya ada cahaya. Kerana apa? Orang yang ada cahaya diikuti orang yang berada dalam kegelapan. Mana mungkin orang yang bercahaya itu mengikut orang yang gelap? Begitu maknanya. Maka dalam keadaan itu, tauhidkan hatimu kepada Allah, maka tinggalkan mereka yang tidak membawa kepada mengenal Allah, ataupun tinggalkan mereka itu yang membimbangkan itu pada yang tiada hakikat, yang membimbangkan kepada perkara yang selain daripada Allah. Tinggalkan mereka itu. Maknanya, kenapa? Kerana tiadakah kamu fikir bahawa selain daripada Allah itu batil? Maka duduklah kamu dengan orang-orang yang saleh, yang hatinya hidup. Jadi kenapa kita payah berjalan? Kenapa kita payah berjalan kepada Allah? Kerana kita berdampingan kita, orang yang keliling kita, ataupun dalam keadaan kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak membawa kita kepada Allah. Keliling kita, keliling yang tidak mengingatkan kita kepada Allah. Amalan kita, amalan yang tidak membawa ingat kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, maknanya kita kena mencari jalan, melakukan amal ibadat yang membawa cahaya, yang boleh kita berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian dikatakan bahawa adalah barang yang lain daripada pandang ini tiada dibilangkan dan tiada dimaksudkan. Lain daripada pandang Allah tidak memberi manfaat. Lain daripada memandang kepada Allah, memandang pada selain pada Allah tidak memberi manfaat. Maka hadapkan hati kita kepada Allah. Banyakkan berzikir kepada Allah, banyakkan berselawat, berdampingan dengan orang-orang yang saleh. Dan ketahui olehmu bahawasanya hamba itu apabila ada serta dirinya sebelum berjalannya atau dalam berjalannya, maka ada segala sifatnya dan af'alnya dan perangainya itu sekaliannya itu aib. Tiadalah jalan kepada melihat kepada barang yang gaib itu melainkan kemudian daripada tiga kepada yang tersembunyi daripada segala aib, dan keluarlah ia daripadanya. Yang demikian itu tiada sempurna melainkan dengan sentiasa mahabbah yang tiada lagi tinggal bagi sifat yang kasih serta kasihnya. Jadi dikatakan bahawa apabila seseorang itu pada awal perjalanan kita dalam perjalanan kita, yang pertama kita penuh dengan keaiban. Yang kedua, perjalanan kita kepada Allah, hati kita raib Allah. Allah tidak ada dalam hati kita, satu. Yang kedua, perjalanan kita penuh dengan perkara-perkara yang membawa kepada kegelapan hati. Ini perjalanan kita pada peringkat awalnya. Oleh kerana itu, kena berjalanlah kita kepada Allah setelah dalam keadaan macam itu. Maka keluarlah kamu daripada kegelapan tadi. Maka antaranya dikatakan dengan jalan mahabbah serta kasih. Mahabbah di situ termasuk juga mahabbah itu adalah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila satu orang itu maknanya dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai orang-orang saleh, maka di situlah dia akan keluar daripada kegelapan-kegelapan. Jadi peringkat awal kita kena mencintai orang-orang yang soleh. Kenapa kita
kita perlu cinta orang soleh? Kerana orang soleh lah yang membimbing kita supaya kita berjalan kepada Allah. Kerana mereka di kalangan orang-orang yang dekat dengan Allah. Selepas daripada itu, orang yang soleh itu membawa kita kenal Allah, kenal pada Rasulullah, cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah. Setelah itu kita mengasihi orang soleh, sehinggalah kita mengasihi kepada Rasulullah dan beramal mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang itu hatinya mulalah bercahaya mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perjalanan kita nak berjalan kepada Allah, mesti ada cahaya. Tak ada cahaya tak boleh jalan. Begitu. Gelaplah kita. Kereta kita tak ada lampu, kita tak pergi dah, tak keluar dah malam-malam. Sebab apa? Sebab ada lampu. Tidak ada lampu. Sebab apa? Sebab kita duduk dalam gelap. Tapi orang yang duduk dalam orang yang sampai pada Allah, orang yang duduk dalam cahaya, seperti dia duduk di siang hari. Jadi kita ni agak-agak duduk di siang hari ke duduk di malam hari? Orang yang duduk di malam hari ini gambarannya seperti orang yang salik, yang berjalan pada Allah. Orang yang duduk di siang hari gambarannya seperti orang yang wasil, orang yang sudah sampai pada Allah. Orang yang sudah sampai pada Allah, dia berjalan siang hari tu, dia berjalan mana-mana tak payah lampu dah. Sebab apa? Sebab dia telah memandang dengan lampu Allah. Maknanya cahaya Allah, nurun ala nur, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah orang yang sudah sampai kepada Allah, orang yang arif billah, sudah mengenal Allah, wali-wali Allah, perjalanan mereka perjalanan yang maknanya menuju benar kepada Allah dengan hatinya, dengan zahir, dengan hakikatnya, dengan syariatnya, dengan tarekahnya, sehingga perjalanan zahir dan batin menuju kepada Allah Ta'ala. Itu orang yang sudah sampai. Seperti dia berada di siang hari. Orang yang tak sampai lagi, macam kita semua ni, maknanya tak sampai, duduk dalam gelap. Bila duduk dalam gelap, nak berjalan mesti kena pastikan kena ada lampu. Kereta mesti ada lampu. Berjalanlah kita, cari kereta tu, cari lampu, cari cahaya. Bila ada cahaya boleh berjalan. Sampailah siang hari, sampailah kita sudah tidak perlu lagi lampu yang lain. Macam kalau kereta tadi berjalan malam kena ada lampu, dia berjalan sampai siang hari kena tutup lampu dah, ataupun lampu tak guna dah. Begitulah makna gambaran kita berjalan sampai satu peringkat biar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikatakan lampu-lampu tu apa? Hati. Baik. Maka hati ni, kata Imam Tirmizi, hati ini ada 6. Hati ini ada 6. Apa dia? Yang pertama, hati yang hidup. Hati yang hidup adalah hati yang penuh dengan keimanan, ketauhidan kepada Allah. Ini hati yang hidup, hati yang ada iman. Alhamdulillah, hati kita hiduplah ke? Sebab apa? Kalau ada iman. Yang kedua, hati yang mati. Hati yang mati. Hati yang mati, hati yang kufur kepada Allah. Hati yang kufur kepada Allah, ini hati yang mati. Maknanya, jadi orang-orang yang kafir itu dikira orang hati matilah, kerana hati mereka kufur pada Allah. Okey, kita hati yang hidup kerana hati yang ada iman. Hati yang ada iman, dia kata hati yang hidup. Tapi hati yang hidup itu, yang ketiga, hati yang sihat. Hati yang sihat, kadang-kadang hidup tapi tak sihat. Tapi hati yang sihat, hati yang mana? Hati yang sehat adalah hati yang taat kepada Allah. Hati yang taat kepada Allah, itu dipanggil hati yang sihat. Yang keempat, hidup tapi sakit. Maknanya yang keempat, hati yang sakit. Hati yang sakit. Hati yang sakit macam mana? Hati yang cenderung kepada maksiat dan juga dosa. Itu hati yang sakit. Hati yang keempat. Yang kelima, hati yang bangun, hati yang jaga. Hati yang jaga ini apa? Hati yang sentiasa ingat kepada Allah. Yang keenam, hati yang lalai. Hati yang tidur, ataupun hati yang tidur. Hati apa? Hati yang lalai, hati yang tak ingat kepada Allah.
Jadi kalau orang tu hati sihat, dia buat taat, tapi dia kena hidupkan hati, banyakkan zikir contohnya. Jadi ada 6 hati. Satu hati yang hidup ada iman, hati yang mati yang tidak ada iman, hati yang sihat ada iman beribadat, hati yang sakit ada iman tapi buat maksiat, hati yang jaga ada iman buat taat tapi hati sentiasa ingat Allah, dan yang keenam hati yang tidur. Hati yang tidur, hati yang lalai kepada Allah, tidak berzikir dan seumpamanya. Jadi orang yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati mereka bercahaya dalam keadaan hati hidup, hati sihat, dan juga hati yang bangun, yang jaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dikatakan bahawa seseorang itu hendaklah dalam keadaan menghidupkan hati untuk berjalan kepada Allah. Terus berjalan berterusan dalam taat sehinggalah dia wasil sampai kepada Allah. Dan manakala engkau melihat-lihat kepada segala asrar, segala rahsia-rahsia yang mahjub daripadamu sebelum suci daripada segala aib, sehinggalah kamu berjalan sahaja. Selama ini rahsia-rahsia itu terdinding, tertutup. Tapi setelah kamu berjalan, beribadat bersungguh-sungguh, maka akhirnya terbukalah rahsia-rahsia ilmu tadi, rahsia-rahsia Allah. Sebelum suci daripada segala aib dirimu, maka ada yang demikian itu ketiadaan beroleh taufik. Kalaulah dalam keadaan seseorang itu duduk dalam tertutup rahsia-rahsia Allah Ta'ala, rahsia Allah Ta'ala itu ada dalam hati tapi tertutup, maka dalam keadaan bermakna seorang itu tidak dapat pertolongan Allah. Apapun dalam kita nak melakukan ibadat, kita kena mohon kepada Allah Ta'ala agar mendapat pertolongan. Maka dikatakan bahawa kesimpulan ataupun apa yang kita nak faham pada malam ini, manusia ada 2 peringkat: berjalan kepada Allah tapi tak sampai lagi. Yang kedua, berjalan tapi sudah sampai. Yang tak berjalan tadi, berjalan tak sampai lagi, dia berjalan dengan apa? Dia jalan dengan ibadat, dengan riadah, latihan, dan juga mujahadah, lawan hawa nafsu. Dan orang sampai itu dia mendapat ilmu makrifat Allah, mengenal Allah, dia mendapat haqaid, ketauhidan kepada Allah, dia mendapat tajaliyat, yakni singkapan ataupun apa-apa yang Allah Ta'ala selahkan, tunjukkan kepada dia seperti rahsia-rahsia Allah dan seumpamanya. Ini orang yang sudah sampai kepada Allah, terdiri daripada para wali-wali Allah. Jadi itulah mutabat orang yang soleh. Kedua-duanya masih lagi orang yang soleh, hanya kedudukan dia tidak sama. Jadi ada orang yang berjalan kepada Allah, orang yang salih, orang yang berjalan kepada Allah, orang yang sudah cenderung kepada ibadat. Cenderung pada ibadat, ini orang yang salih. Tetapi hati mereka itu masih lagi belum lagi tetap dengan Allah, masih lagi ada arya-arya selain pada Allah, masih ada lagi khayalat, tetapi sudah cenderung ibadat kepada Allah. Ya, makna ini orang yang dikira orang yang soleh juga di sisi Allah, tapi kedudukan dia tidak sama. Seandainya orang yang salih ini, maknanya ketika mana dia berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya dia ini berterusan dengan ketekunan, dia akan sampai kepada Allah. Dan orang yang salih pada Allah Taala ini, dia boleh turun ke menjadi orang yang lalai? Ya, seandainya dia tersalah memilih sahabat, memilih teman, ataupun dia meninggalkan gurunya, ataupun dia meninggalkan zikirnya, akhirnya tak termasuk dia dalam orang yang salih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan macam ini, perlulah kita berusaha melawan diri kita, melawan nafsu, melawan segala iradat, kehendak-kehendak yang menjauhkan kita kepada Allah, dan seterus itu berjalanlah. Inilah yang dimasukkan al-mujahidu man jahada nafsahu. Orang yang benar-benar berjihad adalah orang yang melawan hawa nafsu dan
melawan hawa nafsu, jihad yang tertinggi. Jihad yang tertinggi untuk kita mencapai martabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, terus berjalan kepada Allah, cari cahaya-cahaya hati sebanyak-banyak, hidupkan hati dan jauhkan diri daripada maksiat, mohon kepada Allah agar mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf banyak-banyak kalaulah tak dapat faham dengan baik. Bertanyalah kepada orang yang lebih alim, lebih soleh, dan maknanya mohon banyakkan berdoa pada Allah agar Allah memberi kebaikan. Dan pesanan Ustaz, banyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyakkan juga berdoa agar diberi pertolongan Allah Taala, dan sedaya upaya kita beristighfar, menjauhkan diri daripada maksiat agar Allah Taala memberi kebaikan kepada kita semua. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan kepada para jamaah sekalian. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Moga-moga kita terus mendapat cahaya dalam hati kita, terus melalui jalan riadah ibadat kepada Allah Ta'ala, dan juga mendapat kebaikan di dunia dan juga negeri akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru kami, dosa orang-orang yang kami kasihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, ahli keluarga kami, orang-orang yang mendapat kebaikan di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu, ya Allah, jadikan kami orang yang mendapat kebaikan, keselamatan daripada segala musibah, dan kami mohon padamu, ya Allah, agar Kau kurniakan rezeki kepada kami, rezeki yang halal, dan juga kami mohon padamu, kurniakan kami ilmu yang manfaat, campakkan kepada kami makrifat, ketauhidan kepadamu, ya Allah, menjadi kami hamba-Mu yang bertakwa di sisi-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang saleh di sisi-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Moga-moga semua dapat kebaikan. InsyaAllah kita cuba adakan kuliah online ni setakat mana yang mampu. Kadang-kadang agak kelewatan kerana kita sudah menjalani kuliah-kuliah maghrib. Tapi insya-Allah lah Ustaz akan cuba teruskan setakat yang mampu. Kadar ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.